Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-shaykh asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini al-Khatib. Wa ba'du فيقول الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبري البحري الفهامة شهاب الدنيا والدين أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع المسمى بغاية الاختصار لما كان من أبدع مختصر في الفقه صنف وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف التمس مني بعض الأعزة علي المترددين إلي أن أضع عليه شرحا. وبعد. Jadi sudah selesai basmalah, dah selesai basmalah dan selesai juga hamdalah dan at-tasyahud dan selawat ke atas Nabi. Maka syarih kita mendatangkan dengan maksud, mendatangkan dengan maksud. Jadi ni maksud dia nak beritahu ni ceritalah apa dia buat kitab ni macam mana. Ni muqaddimah al-kitab. Jadi atas itu pengenalan secara CP-CP dipanggil. Okey. Ada kandungan di dalam muqaddimah itu CP-CP saja. Ini menceritakan tentang apa yang dia buat dalam kitab ini. Baik. Wa ba'du dan selepas itu. Selepas itu, selepas tadi lah. Bismillah, alhamdulillah, tasyahud dan juga berselawat. Jadi ba'du ni dia di dalam bahasa Arab dia ada cara i'rab yang khusus. Asalnya ialah amma ba'du. Amma ba'du fa ya ibadallah, kalau kita baca khutbah. Amma ba'du. Jadi waw naibatun an amma. Ada beberapa i'rab lah. Kita ambil i'rab yang masyhur lah. Waw bermakna waw adalah wawul atfi. Waw ni wawul atf. Wawul atf. Tapi dia adalah naibatun an amma ba'du. Jadi diganti pada amma. Amma itu pula dia adalah menceritakan tentang ayat. Amma dia bagi pada amma itu sendiri. Makna amma itu ialah mahma yakun min syai'in ba'du. Mahma yakun min syai'in ba'du. Itu makna. Apa-apa pun daripada urusan maka selepas itu. Gitu. Maknanya kita sesudah itu dah habis dah semua ni, apa-apa urusan pun itu maknanya. Selepas daripada itu, selepas daripada apa? Ba'dal basmalati lah. Maknanya ba'dal basmalati walhamdalati wattasyahudi wassalati ala nabiyyi. Itu maknanya. Maka apa-apa pun urusan selepas daripada itu, maka apa-apa pun urusan selepas daripada selawat, itu maknanya. Apa-apa urusan mahma yakun. Mahma itu syartun lah. Syartun. Harfu syart
Jadi yakun tu dia jadi majzum lah. Tapi jawab dia duduk pada fa. Fa yaqulu. Apa-apa pun urusan, maka apa pun urusan selepas itu, maka itu jawab. Jawab itu bermula dengan fa. Fa yaqulu. Itulah yang biasanya asasnya begitulah. Bila ada amma maka jawabnya dengan fa. Jawabnya dengan fa. Kalau tak ada fa itu maka dengan fa'ilun mahdhuf. Itu dari segi i'rab lah. Jadi wa ba'du. Jadi ba'du ni adalah zaraf asal ya. Ba'du. Jadi zaraf mansub ba'da. Jadi dalam nahwu dia ada satu tajuk i'rabu namanya qabla wa ba'da tentang qabla wa ba'da. Jadi qabla wa ba'da ini dia ada i'rab yang khusus berdasar pada keadaan-keadaan. Dia adalah zaraf. Bila zaraf dia asalnya mansub. Biasanya dia adalah mudhaf. Biasanya dia mudhaf. Ba'da al-maghrib qabla al-usbu'i al-madi contoh. Jadi dia biasanya ada dengan mudhaf. Apabila dia ada dengan mudhaf maka dia baris majrur bil fathah gitu. Kalau dia didahului oleh huruf jar min ba'di ada min. Ada min ba'di, min qabli, min ba'di ada min depan. Maka zaraf akan menjadi majrur, majrur bi al-kasrah. Jadi kadang-kadang dia itu ada mudhafun ilaih. Tetapi tidak disebut. Tapi diniatkan mudhafun ilaih. Itu. Niat pun ada juga. Niat mudhafun ilaih tapi tidak disebut lafaznya seperti di sini. Maka dia jadi mabni. Jadi mabni bid-dhammi. Mabniyun bid-dhammi. Mabniyun 'ala ad-dhammi. Mabniyun 'ala ad-dhammi. Wa ba'du. Jadi itu beberapa hal keadaan ni lah. Kalau dalam Quran ni kita tengok pada i'rab walillahil amru min qablu wa min ba'du. Min qablu wa min ba'du. Kerana dia mabni. Min itu tidak memberi kesan. Kerana apa? Itu kerana mudhafun ilaih dia tidak disebut tetapi diniatkan. Diniatkan. Di sini contohnya wa ba'da maknanya wa ba'dal basmalati wal hamdalati. Tapi tidak disebut. Maka dia adalah mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Kadang-kadang dia digunakan sepenuhnya dengan tidak ada mudhafun ilaih, tidak diniatkan, tidak disebut lafaznya dan tidak diniatkan. Maka dia ketika itu dia i'rab seperti i'rab yang biasa. Ketika itu dia menerima tanwin, menerima tanwin. Sebagai mudhaf lah ba'dan, qablan, ba'dan. Gitu. Dia menerima tanwin. Itu beberapa i'rab dia lah tentang ba'du. Di sini ba'du dalam keadaan dia mabni. Sebab dia mabni kerana mudhafun ilaih dia tidak disebutkan lafaznya tetapi diniatkan hadirnya. Diniat ada dia. Itu lebih kurang tentang i'rab wa ba'du. Bila i'rab wa ba'du sekali lah i'rab tentang amma ba'du. Amma ba'du disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu pidato. Wa ba'du maka selepas daripada itu semua. Jadi kalau nak guna senang saja itu cara i'rab cara terang dia kita guna senang saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du yang pentingnya ada fa. Fa yaqulu al-faqiru amma ba'du fa ya ibadallah amma ba'du fa ayyuha talabah. Contoh ada fa ada cerita lah itu dipanggil jawab. Jadi fa itu waqi'ah fi jawabi amma. Fa yaqulu maka berkata al-faqiru. Al-faqir ialah orang yang sangat berhajat, sangat berhajat. Itu al-faqir. Sangat berhajat. Berhajat pada apa? Ila rahmati rabbih, kepada rahmat daripada Tuhannya. Sangat berhajat. Al-faqir maknanya yang sangat berhajat. Jadi kadang-kadang kita terjemah miskin. Fakir, miskin. Fakir dan miskin seerti saja. Sama saja dari segi bahasa maknanya
orang yang miskin, orang yang berhajat. Tetapi di dalam zakat, dalam Al-Quran itu disebut 8 asnaf. Maka termasuk juga fakir dan miskin dibezakan. Maka ketika itu hendaklah dibezakan fakir dengan miskin. Hendaklah dibezakan. Adalah tempat perbezaan dia. Dibuat perbezaan lah. Walaupun asalnya dari segi penggunaan bahasa yang asal tidak ada beza. Tapi bila dalam Quran diletak sekali itu bukan dikira satu asnaf, dikira dua asnaf. Itu fakir dengan miskin apabila dalam bab zakat maka maknanya tidak disamakan. Maknanya tidak disamakan. Dalam bab lain fakir dan miskin disamakan. Disamakan. Itu dalam bab zakat. Jadi apa nama ni, orang yang belajar di pondok ni kadang-kadang panggil dia tok fakir. Tok fakir. Apa makna tok fakir? Maknanya fakir lah. Fakir daripada ilmu. Ilmu. Dia fakir berhajat sangat daripada ilmu. Jadi dia pergi belajar tok fakir. Dia panggil tok fakir. Tapi nak kata dia miskin pun dia juga ya. Miskin. Dia bukan ada beasiswa apa pergi belajar pondok apa ni ya. Jadi makan pun makan telur, makan Maggi gitu. Jadi itu kita kata ialah mudah-mudahan orang yang belajar ilmu syarak ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu akan bantu. Belajar ini pun bukan senang Kalau kita tengok Ibn Hajar Al-Haytami Al-Haytami bercerita bagaimanakah dia menuntut ilmu, malu gitu. Dalam keadaan kelaparan, tak cukup makanan, pergi ke Mekah minum air Zam-Zam saja. Ibn Qayyim pun begitu cerita. Dia bercerita dia pergi ke Mekah, tak ada makan apa. Minum air Zam-Zam, niat jadi makanan. Itu apa nama? Zam-Zam itu apa nama ni, mengikut apa yang kita niat. Itu maknanya kesungguhan para ulama untuk belajar. Sampai ke tahap itu kita ni mewah banyak dah dalam belajar. Itu fakir. Di Terengganu ada satu kampung nama Tok Fakir. Barangkali itu Tok Fakir itu belajar di belajar di pondok. Ini al-faqir ila rahmati rabbih, yang sangat berhajat kepada rahmat daripada Tuhannya. Al-qaribi, Tuhan yang mana? Tu Rabbi, ada sifat pada Rabb. Rabbih qarib, ini balik pada al-faqir. Ila rahmati rabbih al-qarib, yang dekat. Al-mujib, lagi maha memperkenankan doa. Jadi qarib, dekat. Dekat apa ni? Ini bukan dekat tempat. Bukan makna Allah Ta'ala dekat. Maknanya dekat ada dekat sini. Tidak jauh daripada kita. Bukan maknanya zat dia. Gitu, bukan makna Allah Ta'ala berada di dalam alam. Ramai orang dia ingat bila Allah Ta'ala tu dekat. Allah Ta'ala dekat. Dia ingat Allah Ta'ala tu ada dalam dalam alam. Tepi kita. Allah Ta'ala ada dalam masjid. Dan seumpama. Itu tidak betul. Itu salah. Salah dari segi ahli sunnah ni tidak betul. Tidak betul. Ini ayat Quran pun ini yang wajib pada takwil. Takwil maknanya takwil walaupun qarib itu pada makna asalnya ialah dekat dari segi tempat. Itu asalnya. Tapi di sini semua ahli sunnah, tak kiralah sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah, walaupun Salafiyah pun yang tak suka dengan takwil ni pun dia takwil tak boleh. Dengan makna hakiki tak boleh. Dengan makna dekat tu dekat sungguh dalam tempat tak boleh. Oleh kerana itu ditakwilkan dia. Takwil dengan cara macam mana? Qarib, al-qarib, Allah Ta'ala yang qarib itu apa? Rahmatnya yang dekat. Dekat rahmat. Pemerhatiannya yang dekat. Penjagaannya. Tapi yang masyhur sekali ialah ilmu yang dekat. Allah Ta'ala itu mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan insan itu sendiri, manusia itu sendiri lebih dekat daripada urat lehernya. Begitu. Urat leher. Jadi urat leher itu sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada kita dah, tapi Allah Ta'ala lebih dekat. Jadi lebih dekat itu bukan untuk menunjukkan tempat, tapi untuk menyatakan Allah Ta'ala itu sangat mengetahui. Lebih dia mengetahui lebih daripada urat leher kita. Maknanya dia mengetahui lebih daripada kita sendiri. Itu maknanya.
Itu Al-Qarib. Al-Qarib. Allah Ta'ala itu dekat. Dekat pemerhatian. Dekat. Kalau kita berdoa contohnya. Jadi ada juga orang musyrikin, riwayat yang menyatakan musyrikin. Setengah riwayat kata Yahudi bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, engkau kata Tuhan engkau itu, dia kata, nama ni tinggi. Tuhan engkau. Maknanya nak sampai doa itu ke langit, langit itu 500 tahun perjalanan. Dan setiap satu lapis langit itu 500 lagi. Bagaimana nak sampai pada Tuhan engkau? Doa 500 tahun. Perjalanan. Mana kita berjalan pergi Kuala Lumpur dalam berapa sehari, 2 hari begitu je. Kalau lama sangat ni pakai jam je lah. Kalau pergi ke Mekah pun nak kapal terbang naik 8 jam. Ini 500 tahun perjalanan. Macam mana nak sampai doa itu? Maka Allah Ta'ala nyatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sungguhnya aku itu dekat. Dekat makna Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha mengetahui, mendengar keluhan hamba-Nya, mendengar permintaannya. Bukan seperti jauh. Itu nak menyatakan maknanya dekat apa itu? Dekat dengan makna dekat ilmunya, maha mengetahui Allah Ta'ala. Bukan makna dia ada di sini, ada di sana. Bukan. Jangan kata masjid, Allah Ta'ala ada di masjid. Jangan juga kata Allah Ta'ala ada di mana-mana. Makna ada di mana-mana, kat mana sini ada, masjid ada, dalam tandas ada, atau berat. Di apa nama ni, di padang ada, tak boleh. Salah. Allah Ta'ala tidak berada di dalam alam. Tidak. Disebut oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Allahu mustawin ala arshihi. Allahu mustawin ala arshihi ba'inun an khalqihi. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arasy-Nya, terpisah daripada segala makhluknya. Bukan dia duduk di atas arasy, bukan. Itu salah. Fahaman begitu itu salah. Tidak ada ahli sunnah yang menyatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Tidak. Duduk dengan makna duduk hakiki. Tidak. Kalau menterjemah itu ialah bahagian menterjemah Allah Ta'ala ada Allah nama ni disebut dalam Quran untuk kita terjemah. Dalam bahasa Melayu kita biasa bersemayam. Ialah raja itu bersemayam dengan duduk atas singgasana, dan duduk itu memang duduk yang hakiki, begitu. Tapi bila kita terjemah saja maknanya bersemayam, itu dipanggil ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Tapi ayat yang muhkamnya ialah Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Allah Ta'ala itu bila dia itu tidak sama dengan makhluk, tak sama dengan makhluk, maka makhluk memerlukan kepada tempat, memerlukan pada masa. Allah Ta'ala tidak berkait dengan tempat dan tidak berkait dengan masa. Maka duduk atas arasy sekadar kita terjemah saja. Itu jadi pegangan seperti pegangan salaf. Salaf. Kalau kita kata itu orang panggil bersemayam dengan makna berkuasa, itu dengan takwil daripada khalaf. Gitu. Itu takwil yang sampai seperti itu. Ini pun takwil ni qarib, qarib. Tak boleh kita pergi dengan makna zahirnya. Qarib itu maknanya dia ada di tepi kita. Tak boleh. Tak boleh kata begitu. Tapi qarib itu apa yang qarib? Rahmah dia yang qarib. Apa yang qarib itu? Penjagaan dia yang qarib, yang dekat itu. Bukan makna dia dekat di sini, bukan. Allah Ta'ala tidak berada di dalam makhluk. Tidak berada di dalam makhluk. Jadi ada orang yang bergurau. Dia ada juga. Bergurau. Susah juga bergurau. Contohnya dia kata, saya duduk dalam satu, dalam satu kursus, saya duduk di satu hotel lah, satu penginapan yang banyak tingkat. Orang tu tanya saya, kata, Ustaz duduk tingkat berapa? Saya tingkat 8. Saya kata, saya seorang saja tingkat 8. Dia kata, kita orang duduk tingkat 4. Kata, sedap. Saya kata, itu
Duduk semua duduk rendah semua, saya duduk tinggi. Orang kata tak apa Ustaz. Kalau Ustaz duduk tingkat 8, maknanya kalau Ustaz doa Ustaz sampai dulu. Dia kata gitu. Doa Ustaz sampai dulu. Susah juga untuk kita. Ini berkait dengan ilmu ilmu usul juga di sini. Kalau kita kata Allah Ta'ala ada tinggi rendah dengan makna tempat ni, memang ada dulu ada kemudian lah sampai. Maknanya orang tingkat tinggi sampai dulu lah. Tapi itu bukan makna dia, dan salah fahaman begitu itu adalah salah. Salah fahaman yang begitu, sama seperti Fir'aun. Fir'aun dia cari Tuhan Nabi Musa. Dia panggil Haman, dia kata ya Haman, buatlah satu sorham, satu binaan yang tinggi untuk aku ini tengok Tuhan Musa. Dan sebuah riwayat dia pun aku nak bunuh Tuhan Nabi Musa, dia panah dia panah tempat yang tinggi, dia rasa tinggi itu makna tinggi lah tempat itu makna. Kemudian itu istidraj lah, maka Allah Ta'ala bagi ada pada panahnya itu ada darah, dia kata dah mati lah. Jadi kita tak boleh pegang itu, tak pegang itu. Allah Ta'ala itu tinggi. Tapi tinggi yang mana? Bukan tinggi dalam makhluk. Seperti yang kita terang dahulu, yang salafiyah. As-salafiyah. Ataupun ahlul hadis. Sebahagian salafiyah ni lagi apa nama ni, sempit dia punya istilah dia tu. Ahlul hadis lebih luas. Ataupun kita ambil pandangan salaf. Panggil as-salafiyah dengan makna yang kemudian ni satu makna. Salaf dengan makna salaf yang duduk 300 tahun betul itu. Kebanyakan mereka tidak mentakwil, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Itu makna nama ni bukan makna Allah Taala duduk di dalam alam, tidak. Tidak, Allah Taala tidak berada dalam alam, terpisah dengan segala makhluk. Itu dia. Jadi qarib maknanya dekat. Dekat dia tak takwil lah. Tapi difaham oleh orang Arab. Itu perbahasan tentang ayat mutasyabihat. Kita tidak panjangkan di sinilah. Jadi as-salaf tu menyatakan Allah Ta'ala tinggi. Tapi dia tidak terangkan. Maka khalaf menerangkan makna tinggi itu uluwul makan. Uluwul makan. La uluwul makan. Jadi kata oleh Imam Al-Ghazali. Jadi salaf apa nama yang terdahulu itu dia tidak katakan tempat, bukan tempat. Itu as-salafiyah pun maksud dia Allah Ta'ala tinggi. Tapi tinggi kat mana? Bukan di dalam makhluk. Kita Asy'ariyah kita kata tinggi itu min lawazimil makan. Lawazim daripada lazim, daripada tempat. Ialah tinggi. Jadi tinggi itu apa nama ni menunjukkan tempat. Bila ada tinggi maknanya dalam alam ini maknanya menunjukkan tempat. Tapi dia kata tinggi tapi bukan tempat. Jadi tak boleh juga nak kata dia itu apa nama ni menyatakan Allah Ta'ala dalam alam, tidak. Jadi dia kata tapi dari segi perbahasannya jadi tak kuat lah, macam mana pula tinggi tapi bukan dalam tempat. Tapi itulah apa nama ni sebahagian daripada orang yang mementingkan lafaz. Dia nak tekannya lafaz. Yarfa'illahu apa nama dia menekankan yas'adu ilaihi al-kalimu at-thayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Nak kata tinggi itu dia nak tekankan pada lafaz. Jadi kita boleh menekankan pada makna. Tengok makna itu bersalahan. Nak tekan lafaz ni ialah ada dalam kiasan-kiasan tidak dapat kita buat selesai dengan lafaz. Tak boleh. Contohnya setiap bahasa adalah itu. Ada. Contohnya dalam bahasa Melayu, kita kata tidak dibenarkan masuk selain daripada kecuali, tidak dibenarkan masuk kecuali kaki tangan. Ada apa yang kita faham? Kita faham tidak dibenarkan masuk kecuali kaki tangan. Maknanya bukan pekerja di situ tak boleh masuk. Tapi kalau orang Bangladesh dia dengar kita tulis di situ tidak dibenarkan masuk kecuali kaki tangan, maka dia masukkan perut. Itu bukan makna dia, bukan makna tangan dengan kaki je tak boleh masuk, perut boleh masuk. Bukan itu makna dia. Bukan makna
Kepala boleh masuk. Kepala pun tak boleh masuk. Makna kaki tangan tu ialah maknanya pekerja. Itu dia. Pekerja itu bahasa sastera dia lah. Sastera dia. Jadi setengah ulama menyatakan kerana zaman sahabat tidak menjawab ayat mutasyabihat tidak diterangkan kerana mereka semua dah faham. Mereka semua dah faham. Dah faham dari segi konteks bahasa Arab. Itu dia. Kerana itu tidak berhajat kepada al-bayan. Tak lagi berhajat kepada al-bayan. Orang zaman kemudian itu maka berhajat kepada bayan. Kalau disebut tangan contohnya yadun. Yadun. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Itu lafaz dalam Quran. Jadi kita beriman. Tapi tangan itu apa maksudnya? Itu terserah pada Allah Ta'ala. Itulah pegangan salaf. Maknanya tidak mentakwilkan. Jadi Khalaf menyatakan dia tidak takwilkan, dia dah faham. Tapi apabila dah Islam dah berkembang luas, maka orang tak belajar bahasa Arab, bukan orang Arab yang sebenar, dia tak faham kias-kias ni. Sastra tinggi tak faham, dia boleh bercakap saja. Itu dia. Sastra yang tinggi-tinggi dia tak faham. Oleh kerana itu perlu diterangkan. Dalam bahasa Arab ini ada tashbih, ada isti'arah. Jadi yadun, itu maknanya apa nama ni? Majaz. Majaz. Dia bukan hakikat. Bukan hakikat. Bukan tangan. Betul. Tapi apa maknanya? Makna dia terserahlah pada Allah. Tapi dari segi bahasa, yadun digunakan oleh orang Arab dengan makna kuasa. Itu sebahagian. Itu penerangan. Itu penerangan oleh Khalaf. Jadi senangnya nak ayat mutasyabihat ni, senangnya kita nak pegang Khalaf pun boleh, pegang salaf pun boleh. Senang. Gitu. Yalah, susah juga kalau kita pada orang yang bernama ni, yang baru masuk Islam ni, bila yadun, tangan, serah pada maknanya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang pengajiannya tidak tinggi itu, kadang-kadang dia datang makna tangan itu, tangan Allah Ta'ala, dia buatnya tangan dia. Datang di dalam akal. Apatah lagi kalau agama dia sebelum pada itu Tuhan dia ada tangan. Dia kata Allah Ta'ala pun ada tangan juga. Tangan Tuhan aku dahulu ada 8. Tangan Allah Ta'ala ada berapa? Susahlah jadi macam. Susah. Jadi contohnya yadun dalam Quran, yadullah. Ada juga bal yadahu mabsutatani, dan 2 tangan. Bukan sebut 1. Kemudian ada juga sebut bi'aidin, dengan tangan-tangan. Jadi ini susah juga. Kata Ibn Taymiyah, kata dia yadun itu adalah nas. Dalam kaedah usul fiqh, mana nas ma la yahtamilu ala maknanya. Ma yahtamil maknan wahidan. Ada satu makna saja. Dia bukan zahir, dia nas, nombor. Ini nombor. Ini satu tangan. Jadi kalau nak kata dia itu digunakan yadahu dengan aidin itu digunakan dengan makna kuasa, tidak digunakan oleh orang Arab begitu, maksudnya gunakan mufrad. Itu antara hujah dia. Antara hujah yang menyatakan bahawa yadun itu bukan boleh ditakwil dengan kuasa. Kita boleh menyatakan dia ditakwil dengan kuasa. Tak apalah. Dia apa nama ni 2 ke 3 ke. Walaupun jarang digunakan tapi boleh digunakan. Itu yadun, makna tangan. Tangan itu dengan makna kuasa. Jadi yang senangnya ialah kita serah kepada Allah Ta'ala makna hakikat dia. Tapi cara kefahaman itu ada 2. Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah Ta'ala, kalau benda yang berkait dengan anggota tubuh badan ni, dia kata dulu saya pun mengajar menyatakan yadun kita serah maknanya kepada Allah. Wajah kita serah maknanya kepada Allah. Kalau datang saqun, betis dalam hadis, kita serahkan maknanya kepada Allah. Itu pegangan salah. Tapi ramai orang dia boleh jadi tersalah faham. Tersalah faham. Dia datang juga makna itu seperti anggota. Maka saya rasa lebih baik dalam bahagian ini pendapat Khalaf adalah lebih baik. Dan perkara yang melibatkan anggota, maka pendapat salaf adalah lebih baik, iaitu kita takwil supaya tidak datang makna itu di dalam fikiran orang seperti itu. Dia memberi waham dan terlintas dan terasa makin lama makin terasa kuat. Dan oleh kerana itu kita pakai
pendapat takwil daripada salaf. Adapun mengenai fi'il ya, sifat yang berupa fi'il ya. Contohnya Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala suka, yuhibbu ya. Maka kita kata yuhibbu, kalau kita manusia kita suka, mana hati kita pun rasa suka, rasa seluruh tubuh badan kita itu manusia. Allah Ta'ala kasih, makna Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih maknanya Allah Ta'ala berikan kebaikan pada orang itu, ahsana ilaih. Itu berdasar pada iradah, sifat iradah. Jadi kalau kita pergi pada penerangan dengan cara Asy'ariyah itu panjang sangat ya. Menyebabkan orang tak dapat tangkap. Jadi yang senang pada orang awamnya apabila berkait dengan fi'il seperti itu, maka kita kata kasih, mengasihi seperti apa? Seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala maknanya. Ya. Tapi memberi sedikit sebahagian makna kasih, tapi tidak sama seperti manusia. Yang layak kasih, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Tapi ada juga yang layak bagi Allah Ta'ala ni kadang-kadang bahaya pun ada juga. Kita kata okey, tangan Allah Ta'ala buat tangan. Tangan yang layak bagi Allah Ta'ala ni mengikut kaedah salaf, kaedah ni. Tapi kalau orang yang tak belajar tadi, dia melampau. Kadang-kadang jadi seperti dia kata, Allah Ta'ala pun ada ruh. Ruh yang mana? Ruh yang layak bagi Allah Ta'ala. Ruh tak ada, itu sepakat. Ulama Ahlussunnah, Allah Ta'ala hidup bukan dengan ruh. Tak ada ruh yang layak bagi Allah Ta'ala, tak ada begitu. Itu salah kegunaan. Salah. Seperti orang yang kata, bila kau berdoa di tingkat 12 itu lebih cepat sampai daripada orang berdoa daripada tingkat 4. Itu pun salah. Itu salah. Bukan salah main bola tu. Salah betul. Salah. Kefahaman itu salah. Maka kita kena faham, ialah Allah Ta'ala dia itu tidak tertakluk dengan makan, dengan tempat, dan tidak tertakluk dengan masa. Itu masalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini panjanglah pembahasan dia. Macam mana pun kita pegang yang muhkam. Yang muhkam, ayat muhkam menyatakan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Apabila sampai pada ayat yang memberi makna seolah-olah Allah Ta'ala seperti makhluk, maka wajib pada takwil. Jadi ini sepakat ni takwil. Semua ahli sunnah mentakwilkan. Qarib itu dengan makna qaribu al-ilmi. Itu dia. Ataupun al-hifz. Itu makna dia. Begitu juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu contohnya. Ma'iyah ma'allah. Dan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kamu. Ma'iyatullah. Apa makna Allah Ta'ala bersama? Bukan makna duduk di tepi ni. Itu semua wajib pada takwil. Walaupun oleh orang golongan salaf yang mereka itu tidak suka mentakwil. Tapi ada juga takwil. Terpaksa takwil. Kalau Yadun dia kata terimalah tangan seperti tangan Allah Ta'ala. Ini bersama ma'iyatullah. Saya tak boleh. Dengan bahasanya tak boleh. Kerana itu mesti takwil. Kerana itulah kata para ulama, walaupun salafiyah ini dia menolak takwil, bukan ditolak semuanya. Tapi dia mentakwilkan sedikit. Adapun khalaf, dia takwil dan takwil dia lebih luas. Luas, takwil dia lebih luas. Khalaf, dia terpaksa juga takwil. Bukan makna bila ada ayat Quran tak boleh takwil, tak boleh. Kita mesti takwil mengikut ayat yang muhkam. Kalau tidak, kita bawa pada makna yang salah, dan makna yang salah itu bukanlah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Bukan. Maka bila ayat begitu, maka terpaksa takwil. Semua sekali takwil. Tapi takwil dia sempit sangat. Kenapa? Kerana salafiyah ni dia lebih menekankan kepada lafaz. Terlalu tekan sangat pada lafaz. Terlalu tekan. Itu dia. Jadi ila rahmati rabbih al-qarib al-qaribu al-mujib. Qarib al-mujib. Al-mujib maknanya yang memperkenankan doa. Siapa yang kata itu? Al-faqir itu jadi fa'il ya. Muhammadun asy-Syirbini al-Khatib. Muhammadun itu jadi badal pada al-faqir lah. Badal pada al-faqir. Muhammadun. Di al-faqir fa'il marfu', maka dia pun marfu' lah. Tak boleh kita kata Muhammadun jadi fa'il, faqir dah jadi fa'il. Ini dia jadi badal.
Asy-Syirbini al-Khatibu. Al-Khatibu, dia memang khatib sungguhlah, maknanya pemidato, sama ada dia mengajar ataupun dia dia mengajar, ya memanglah dia mengajar, khatib lah, dia mengajar dan juga membaca khutbah. Okey. Inna, jadi zaman dahulu ini dipanggil nisbah, dipanggil nisbah. Kalau nisbah ni Syirbini, ini nisbah, gelaran. Gelaran ni kadang-kadang dia berdasar pada pekerjaan. Ini contohnya al-khatib. Kadang-kadang al-khayyat, itu tukang jahit. Kadang-kadang apa nama ni, an-najjar, itu tukang kayu, tukang kayu. Jadi semuanya berdasar pada pekerjaan. Jadi pada asal-asal dahulu orang Arab ni dia bila nak bagi laqab ni dia berdasar kepada kaum ni lah, pada kaum al-Makhzumi, al-Qurashi. Itu maknanya gelaran. Bila dah luas negeri-negeri Islam, maka mereka itu menisbahkan kepada tempat. Nisbah pada tempat. Jadi tempat itu kadang-kadang Dimashqi di Dimashq, Al-Misri, Al-Bukhari daripada Bukhara, Al-Malizi daripada Malaysia dan seumpama. Itu dinisbah pada tempat. Kadang-kadang nisbah pada pekerjaan. Kadang-kadang laqab itu tentang laqab. Laqab ni kadang-kadang kita buat dengan nisbah. Ada yang nisbah belakang itu ada Syirbini yang dinisbahkan di daerah Syirbi. Itu dia. Ada lagi gelaran dia al-khatib. Dia sendiri khatib. Jadi orang yang apa nama dia bukan khatib, dia tak pernah berceramah pun. Tapi keturunan dia al-khatib pun ada juga. Al-khatib. Itu dengan makna keturunan dia adalah yang mewarisi pekerjaan itu. Kadang-kadang al-katib, penulis. Dan seumpamanya banyaklah. Itu. Kata Syekh Asy-Syirbini, inna mukhtasara al-imami al-alimi al-allamati al-habri al-bahri al-fahamati. Sebenarnya saya nak baca panjang lagi ni ya. Tapi dah termasuk dalam satu pembahasan lain di situ. Tak apalah, sampai di situ dahulu, nanti kita sambung apa yang kata Syekh Syirbini al-Khatib, inna mukhtasara al-imam al-alim al-allamah. Kita sambung selepas daripada ini, sekiranya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.